A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab 100 hadis pengubatan Nabi ataupun Tibun Nabawi ini, Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Ustaz muliakan Al-Fadil, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surah An-Nur Seksyen 20 Shah Alam yang diketuai oleh Tuan Pengerusi Surau, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Syukur, syukur, syukur kerana Allah telah memberi nyawa kepada kita hingga ke saat ini, yang mudah-mudahan dengannya kita dapat melaksanakan sebagaimana tuntutan kita diciptakan atas muka bumi, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah atau mengabdikan atau beribadah kepada aku. Itulah matlamat utama kita dijadikan, ya. Marilah bersama-sama kita mengutamakan akhirat, ya, lebih daripada dunia, insya-Allah. Dan kita sangat bersyukur kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal, ya, bulan bersempena kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya Nabi akan mengaku kita sebagai umatnya di hari akhirat, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana nanti. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang-orang yang bakhil itu ialah orang-orang yang apabila diperdengarkan namaku padanya, dia tidak mahu berselawat ke atasku, ya. Jadi insya-Allah setiap kali kita terdengar saja disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepat kita berselawat, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyaratan. Barang sesiapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat, ya. Macam mana selawat Allah ke atas kita? Kalau kita berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Macam mana selawat Allah ke atas kita? Yang disebut kita selawat sekali atas Nabi Muhammad, Allah berselawat 10 kali untuk kita. Apa makna selawat Allah ke atas kita? Adakah Allahumma salli ala Ustaz Safwan bin Pamidi, Allahumma salli ala Tuan Razak? Adakah begitu? Sesungguhnya selawat Allah ke atas kita setelah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berupa pengampunannya untuk kita, berupa rahmatnya untuk kita, berupa kasih sayangnya untuk kita. Maknanya kalau kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali,
maka 10 pengampunan Allah untuk kita, 10 rahmat Allah untuk kita, 10 kasih sayang Allah untuk kita. Kalau kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, maknanya 100 pengampunan Allah untuk kita, 100 rahmat Allah untuk kita, 100 kasih sayang Allah untuk kita. Maknanya kalau kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali, maknanya 1000 pengampunan Allah untuk kita, 1000 rahmat Allah untuk kita, 1000 kasih sayang Allah untuk kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah ya. Subhanallah, malam ni menyambung pengajian yang lalu pada muka surat yang ke-75 ya. Muka surat yang ke-75. Baik, tajuk besar Ruqyah untuk Al-Ain. Ruqyah untuk Al-Ain. Hadis 77, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara ayyustarqa minal aini. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku atau baginda menyuruh untuk diruqyah dari Al-Ain. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Hadis 78. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun faqala istarqu laha fa inna biha an-nazrah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di rumahnya, yakni rumah Ummu Salamah, seorang hamba perempuan yang mukanya berubah dari warna asalnya. Lalu baginda berkata, mintalah dibacakan ruqyah untuknya kerana ia telah terkena ain, yakni pandangan mata ya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Hadis ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ainul haqq, qala al-ainu haqqun wa naha 'anil washmi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Al-Ain adalah benar, dan baginda menegah dari tatu ya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Baik, Ustaz telah bacakan ketiga-tiga hadis. Semuanya berkisar tentang tajuk Al-Ain ya. Al-Ain. Subhanallah. Baik, apa itu Al-Ain? Ya, yang Nabi kata Al-Ainu haqqun ya. Penyakit ain itu benar. Subhanallah. Baik. Ulasan. Yang pertama, al-ain bermaksud iaitulah renungan mata dari musuh atau orang yang berhasad yang menyebabkan orang yang dipandang mendapat sakit. Dipetik daripada kitab An-Nihayah. Itu renungan mata daripada orang yang ada penyakit hati ya, iaitulah hasad dengki terhadap kita. Yang kedua, atau seorang memandang kepada sesuatu dan berasa takjub melihatnya, lalu pandangan takjubnya itu menimbulkan mudarat kepada benda yang dipandang itu. Masya Allah ya. Yang kedua, pandangan mata daripada orang yang berasa kagum, berasa takjub ya kepada kita. Masya Allah. Itu pun harus juga orang itu terkena al-ain. Baik. Itu dipetik daripada kitab Minhatul Bari. Sebab itu kalau kita kagum dengan sesuatu benda atau dengan seseorang, sebutlah nama Allah. Subhanallah, cantiknya, Masya Allah, hebatnya, Allahu Akbar, luar biasanya. Macam tu. InsyaAllah bila kita sebut saja nama Allah,
Ketika mana kita kagum dengan sesuatu perkara, maka perkara itu tak akan terkena al-ain, ya, masya-Allah. Nah, tapi kalau kita tidak menyebut nama Allah, kebarangkalian kena al-ain tu memang ada, ya, masya-Allah, subhanallah. Baik, kita lihat yang kedua, cara mengubati al-ain, ya, cara mengubati al-ain. Orang yang mengakibatkan al-ain, yakni mudarat al-ain itu datang dari matanya, hendaklah membasuh anggota-anggotanya, iaitu wajahnya, dua tangan, dua siku, dua lutut, dan jari-jari dua kakinya, serta bahagian dalam kain izarnya, yakni kain sarungnya, iaitu bahagian yang mengenai kulit, dibasuh dan airnya ditadah ke dalam bekas, kemudian disiramkan ke atas orang yang terkena al-ain, akan sembuh dengan izin Allah, ya. Dipetik daripada Sahih At-Tib An-Nabawi halaman 135 sampai 138. Kaedah yang kedua pula, dibacakan ar-ruqyah untuk mengubati al-ain, antaranya ayat 51 daripada surah Al-Qalam, ya. Nanti tuan-tuan boleh buka ayat 51 surah Al-Qalam. Itulah bacaan ruqyah, ya, untuk orang yang terkena penyakit al-ain. Yang ketiga, orang yang mengakibatkan al-ain mengambil wuduk, kemudian air wuduknya disiramkan ke atas mangsa yang terkena al-ain, ya. Dipetik daripada Sahih At-Tib An-Nabawi halaman 135 sampai 138, ya. Baik, kalau kita tengok tiga cara ni, kaedah nak mengubati orang yang terkena al-ain ini cara yang A dengan C, ya. Pertama dan ketiga tu agak sukar. Sukar kenapa? Kerana kita nak mengenal pasti siapa menjadi asbab seseorang itu terkena al-ain, ya. Agak sukar. Boleh jadi orang yang kagum pada individu tertentu tu bukan seorang, tapi ramai. Dalam ramai-ramai itu mana satu penyebab individu itu terkena al-ain, kita pun tak tahu. Wallahu alam. Sangat sukar untuk nak buat pengecaman, ya, kepastian. Masya-Allah. Jadinya cara termudah, ya, yang saya kira antara yang terbaik, iaitulah cara yang kedua ataupun B tadi, dibacakan ar-ruqyah untuk mengubati al-ain, ya, pada orang yang terkena al-ain. Antaranya ayat 51 dari surah Al-Qalam, ya. Nanti tuan-tuan boleh buka Al-Quran surah Al-Qalam ayat 51. Itu ruqyahnya. Tuan-tuan boleh mengulang-ulanginya sebanyak 7 kali, ya, 7 kali, kemudian dihembus pada orang yang terkena al-ain. Atau cara kedua, baca 7 kali pada air. Air itu sebahagiannya disapu pada wajah orang terkena al-ain, dan selebihnya minta dia minum, ya, minta dia minum air itu. Itulah kaedah yang paling mudahlah berbanding dengan kaedah pertama dan kedua. Tapi andai kata kita kena pasti siapa penyebab al-ain tadi, maka dia sebenarnya sangat mujarab, ya. Minta orang menjadi asbab seseorang itu terkena al-ain, minta dia pertama mandilah, senang cerita. Sebab disebut dekat situ dua siku, dua kaki, dua tangan, dua peha, kan. Jadi senang cerita mandi je lah, tak ada air mandiannya, disiram pada orang terkena al-ain. Ataupun minta orang penyebab al-ain tadi berwuduk, jadi air bekas wuduknya ditadah dan disiram atau dimandikan pada orang yang terkena al-ain. Itu mujarab dengan izin Allah. Cuma macam Ustaz cakap tadi lah, nak mengenal pasti orang menjadi asbab tadi itu, kita pun susah juga. Takut tak pasal-pasal kita menuduh seseorang, ya. Masya Allah. Tapi kalau dapat dipastikan, okey, itu mudah. Subhanallah. Baik, habis cerita tentang al-ain. Jadi Masya Allah, ya, kita sendiri sebenarnya kena ada amalan pendinding diri, supaya kita takkan terkena al-ain apa cara sekalipun dengan izin Allah Ta'ala, ya. Antara kaedahnya, bolehlah kita amalkan setiap pagi dan petang, ya. Apa dia? Mula-mula baca Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab, suratul Fatihah sampai habis, ya. Masya Allah. Kemudian diikuti dengan kita baca, orang sebut 3 kul. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu qul a'udzu birabbin nas. Dah selesai, kita baca pula 5 ayat terawal daripada surah Al-Baqarah.
daripada bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selesai baca 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah, itu pangkal, ambil tengah pula, iaitulah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis ya. Selesai baca ayatul kursi, ambil 3 ayat terakhir pula daripada surah Al-Baqarah, bermula dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lepas tu ayat berikutnya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Yang terakhir sekali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis ya. Subhanallah. Jadi inilah ayat pendinding diri yang sangat kuat ya. Diamalkan setiap pagi dan setiap petang, ataupun setiap kali lepas subuh dan setiap kali lepas maghrib. Amal setiap hari, insya-Allah. Andai kata ada orang berniat tak baik, insya-Allah nak menyihir, nak hantar santau ya dan sebagainya, insya-Allah tak akan berupaya mengenai kita dengan izin Allah. Ataupun barangkali ramai orang yang kagum dengan kita dan mereka tak menyebut nama Allah ya, insya-Allah kita pun tak akan terkena aib dengan izin Allah ya. Itu secara amalan pembacaan ya, zikir-zikir ayat Al-Quran ya. Adapun amalan bentuk fizikal pula, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya man tasabbaha ya bisab'in tamaratin ya, barang sesiapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji tamar ajwah, nescaya pada hari tersebut tidak akan berupaya mengenai pada dirinya racun dan juga sihir ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini dalam bentuk ikhtiar secara fizikal, iaitu makan buah kurma atau tamar ajwa setiap pagi 7 biji. Ustaz, kenapa mesti 7 biji? Kenapa tak 10 biji aja Ustaz? Ya, ataupun mungkin 6 biji? Ya, boleh cuba. Tetapi percayalah, kalau kita makan 10 biji atau 6 biji, takkan menjadi tuan-tuan. Ditakdirkan ada orang nak hantar sihir, memang kita kena dengan izin Allah Ta'ala ya. Sebab Nabi sebut 7. Ulama membahaskan kenapa 7. Tak ada siapa yang boleh bagi jawapan. Wallahu alam. Sama seperti kita mempersoalkan kenapa solat maghrib tadi 3 rakaat, kenapa nanti solat isyak 4 rakaat, kenapa besok solat subuh 2 rakaat. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tak ada siapa boleh jawab, kerana ini syariat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita mesti beriman. Sama dengan kita pun persoalkan, kenapa nisab zakat tu 2.5%, kenapa tak 10% saja? Kan lebih bagus, lebih besar pahala, lagi banyak orang dapat manfaat. Kenapa tak 1% saja? Jadi lebih sikit lagi. Contoh, kenapa mesti 2.5%? Banyak macam mana pun 2.5, kalau sikit cukup-cukup makan pun 2.5 juga yang cukup syarat maksudnya. Kenapa 2.5? Siapa boleh jawab? Tak ada siapa boleh jawab, kerana ini syariat ya. Subhanallah. Begitu juga dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji tamar ajwa, maknanya kalau 7 biji dia jadi penawar tuan-tuan. Tapi kalau makan 3 biji aja, pagi tu ada orang jumpa bomoh kan, dia nak hantar santau kat kita, silap-silap takkan dapat menangkis ya, dengan izin Allah ya. Masya Allah. Tapi andai kata kalau kita betul-betul makan 7 biji, insya Allah orang hantar sihir pun tak jadi tawar ya. Orang bubur racun dalam minuman kita. Hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi warung, dah dihidangkan makanan, kopi, sakit perut, aduh ya Allah. Sementara kita pergi toilet tuan-tuan, adalah orang berniat jahat, dia masuk serbuk racun. Contoh dalam kopi kita tadi. Kita pun duduk-duduk kita minum. Contoh ya. Tapi andai kata sebelum pergi warung tadi, lepas subuh dah makan 7 biji tamar ajwa, nescaya tawar racun tadi ya, takkan berupaya meracuni kita dengan izin Allah Ta'ala. Subhanallah. Baik, itu cara yang fizikal lah. Kita boleh amal makan tamar ajwa. Tadi Ustaz kuliah muslimat dekat surah Al-Ikhlas dijangkang,
Habis kuliah tu ada makcik tu, dia bagi kurma dekat ustaz. Satu bekas kurma Maryami, satu bekas kurma ajwa. Jadi ustaz pun ambil lah kurma Maryami 3 biji, kurma ajwa 3 biji. Dan bila ustaz makan, ya Allah sedapnya, lembutnya, ya, barangkali makcik tu mungkin baru balik umrah kot, ya. Subhanallah. Jadi ustaz makanlah 3 biji, baru 6 biji. Tak cukup, sebiji lagi. Nak menjadikan 7 biji. Alhamdulillah, ya. Syukur. Cubalah kita jadikan amalan, ya. Sebab dulu rasa sukar kita yang barangkali kategori marhain, ya, kategori B40 nak makan tamar ajwa dulu. Tapi sekarang Ustaz rasa banyak dah tamar ajwa, di mana-mana pun ada jual, senang nak dapat. Dulu kalau sebut Taman Nabi tu, ya Allah, ya, jadi cita-cita angan-angan kita. Tapi sekarang dah banyak. Alhamdulillah, boleh kita amalkan. Tak apa, setiap bulan keluar sikit bajet kita untuk nak mengadakan makanan sunnah di rumah kita, di dapur kita, ya. Subhanallah, tak lain antaranya untuk kesihatan kita lah, dengan izin Allah. Di samping kita berniat, ya, nak makan sesuatu yang Nabi suka. Nabi suka. Kan ada hadis menyebut Bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah ibni Ja'farin radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu rutaba bil qitha. Daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah kurma basah dengan timun. Masya-Allah, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ulama membahaskan hadis ini pertama tentang keharusan kita makan beraneka jenis makanan. Tak kisah kita makan nasi ada 3 jenis lauk, tak ada masalah, ya. Kita makan nasi ada 7 jenis lauk pauk, ya. Ikan, udang, sotong, kerang, sayur, buah, tak ada masalah. Tak ada seorang pun ulama yang kata kalau makan lebih 3 jenis lauk jadi haram hukumnya, atau kalau makan lebih daripada 5 jenis lauk jadi makruh hukumnya. Tak ada, ya. Jadi tak berlaku perselisihan di kalangan para ulama tentang keharusan makan beraneka jenis makanan dalam satu waktu, dalam waktu yang sama. Masya Allah. Yang tak boleh apabila kita makan melampaui batas, ya, maknanya terlalu banyak, itu yang tak boleh, walaupun satu jenis sahaja, ya. Masya Allah. Dan bila sebut beraneka jenis makanan, pengalaman Ustaz pertama kali lah, dah lama sangat, ya. Ustaz muda-muda dululah. Sekarang pun bukanlah dah tua, cuma tak berapa nak muda, ya. Jadi pengalaman Ustaz waktu muda-muda dulu, Ustaz pernah pergi Sumatera, ya. Kita mendarat dekat Medan. Jadi kawan-kawan pun ajak pergi restoran nasi Padang. Restoran nasi Padang. Masuk-masuk aja restoran, baru duduk tak sampai seminit, ya Allah, pelayan-pelayan bawa keluar lauk pauk yang begitu banyak sampai penuh meja. Ustaz pun dah seram-seram sejuk, tepuk-tepuk kocik, macam tak cukup bajet ni. Ustaz pun, macam mana kita tak minta tapi dah dihidang penuh meja ni. Ustaz kira ada lebih 30 jenis lauk. Macam mana ni? Lepas tu Ustaz, nasib baik Ustaz pun bertanya, bang, macam mana ni bang nak bayar ni? Banyak betul kita tak minta pun ni. Relax Ustaz. Kenapa bang? Caranya Ustaz jangan jamah semua. Mana Ustaz nak je Ustaz jamah, itu je yang akan dikira. Yang kita tak jamah, tak sentuh, dia tak akan kira. Oh gitu ke? Nasib baik. Seram Ustaz, kalau semua kena bayar, pengsan kita tuan-tuan, ya. Tak cukup tanah. Gurau saja, ya. Subhanallah. Jadi tak ada masalah, ya. Masya Allah. Baik. Yang kedua pula, pandangan daripada Al-Qurtubi rahimahullah, ya. Imam Qurtubi berpandangan dari sudut perubatan Islam, yakni pencampuran ubat. Bila Nabi SAW makan buah kurma basah dengan timun, kurma basah sifatnya panas, manakala timun sifatnya sejuk. Rupa-rupanya Nabi setiap kali makan sesuatu yang berunsur panas, Nabi akan gabungkan dengan makanan yang berunsur sejuk, menjadikan badan kita tak panas dan tak sejuk. Maknanya tengah-tengah, sedang-sedang, pertengahan, menjadikan
badan kita stabil suhunya dan kita sehat, ya. Kita sehat, Masya Allah. Dan rata-rata makanan sunnah bersifat panas. Madu panas, minyak zaitun panas, minyak habbatu sauda panas, kebanyakannya panas, ya. Subhanallah, hatta kurma sekalipun panas. Sebab itulah kurma kalau makan satu okey, makan tiga sunnah. Sebagaimana Nabi setiap kali nak berpuasa, Nabi akan makan 3 biji kurma. Dan makan 7 biji menjadi penawar kepada sihir dan racun. Tapi kalau makan sampai 30 biji, dia boleh mendatangkan kemudaratan. Walaupun kurma itu makanan sunnah, tapi bila diambil dengan bilangan yang banyak, dia boleh memudaratkan. Jadi nak mengimbangi kurma tadi supaya hilang mudaratnya, kita cantumkan dengan makanan-makanan yang bersifat sejuk, ya. Antaranya timun, antaranya tembikai, ya. Antaranya buah delima. Subhanallah. Kalau buah anggur panas, ya. Subhanallah. Buah delima sejuk. Subhanallah. Baik, mungkin Ustaz nak kongsi satu perkara yang boleh kita buat lepas ni, kita amal, mudah-mudahan dengan sebab amalan ini kita menjadi sihat, ya. Lebih bersemangat nak beribadah, insya-Allah. Amin. Baru-baru ni Ustaz pergi ziarah rumah Tuan Haji Razi Mustafa, ya, dekat Taman Desa Mokis di Sungai Buloh. Baik. Baru je. Jadi kami pun bersembang-sembang, tiba-tiba Tuan Haji Razi cerita pengalaman dia. Ustaz, masa musim PKP hari tu saya kena COVID-19. Masya-Allah, ya. Dan saya dah ambil vaksin. Tapi lepas saya ambil vaksin, tahap kesihatan saya merudum, merosot serta merta. Drop habis. Ya, mata saya menjadi kabur, Ustaz. Saya tak mampu nak baca Al-Quran, tak mampu nak baca buku sebab kabur sangat. Kencing saya berbuih, Ustaz, kuning berbuih. Buah pinggang saya bermasalah, Ustaz. Dan kencing manis saya mendadak naik bacaan gulanya. Masya-Allah. Dan tiba-tiba sendi-sendi saya semua sakit. Hingga memaksa saya berjalan menggunakan kerusi roda dan terpaksa pegang tongkat, ya. Masya Allah. Dan subhanallah, degupan jantung saya pun menjadi tak stabil, Ustaz, ya. Masya Allah. Itu antara masalah. Dalam keadaan sedemikian, Ustaz, saya pun cuba berikhtiar. Tiba-tiba ada seorang lelaki Indonesia, dia jual jamu herba. Jadi setelah saya pun bertanya apa, saya teringin nak mencuba. Subhanallah. Bila saya dah cuba, Ustaz, nampak ada perubahan lah, macam serasi. Saya rasa lebih bertenaga, mata pun dah jadi semakin terang, ya. Kencing pun dah tak berbuih, jernih aja. Masya Allah. Sendi-sendi pun dah kurang rasa sakit. Subhanallah, ya. Jantung pun rasa lebih stabil. Lepas tu, Ustaz, saya pun terus amal. Akhir sekali saya terfikir, ramuan ni macam boleh buat sendiri. Lepas tu saya pun bertanya, saya pun tak puas hati, saya pun search dekat Google, dekat YouTube. Akhirnya saya menemui jawapan. Rupa-rupanya ada ramuan tu orang Indonesia buat. Masya Allah. Akhirnya sekali saya dah tahu rahsia ramuan tu, saya pun beli sendiri semua bahan-bahan itu dekat kedai. Lepas tu saya buat sendiri. Dan saya terus amal hingga ke hari ini. Hari ini, Ustaz, sebagaimana yang Ustaz lihat sendiri. Masya Allah, betul tuan-tuan. Haji Razi masa dia keluar rumah tu, nak buka pagar rumah tu, dia boleh berjalan steady, tuan-tuan. Sedangkan sebelum pakai kerusi roda, pakai tongkat. Lepas tu dia tak pakai cermin mata dah. Matanya dah terang sekarang. Subhanallah. Daripada kabur tak boleh baca Quran, sekarang dah terang benderang dengan izin Allah. Kencing pun katanya dah jernih. Maksudnya buah pinggangnya dah sehat. Lepas tu masalah sakit sendi apa semua pun dah reda. Ya, jantung pun stabil, gula pun dah turun, ya. Apa ramuannya, tuan-tuan? Kita sambung selepas lantunan azan Isya. Falitafadhal mashkura.
وشر الدرجات العالية ترفع بعث مقام محمد الذي Walhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, kita sambung sikit lagi. Jadi apakah ramuannya itu, ya? Baik, yang pertama iaitulah halia, ya, halia. Halia. Yang kedua, kunyit hidup. Kunyit hidup. Dan saiz kunyit itu separuh daripada halia. Kalau halia tu panjangnya sejengkal macam ni, kunyit tu separuh daripada halia. Yang ketiga, buah tomato, ya, buah tomato. Yang keempat, buah carrot ataupun lobak merah, ya, carrot. Yang kelima, daun saderi, daun saderi. Yang keenam, kacang panjang, kacang panjang. Yang ketujuh, kulit kayu manis, ya, made in Ceylon, ya, cari yang daripada Ceylon, ya, sebab dia ada dua. Biasa kat pasaran kalau kulit kayu manis dari Indonesia tu dia keras, agak keras macam kayu. Kalau kulit kayu manis dari Ceylon tu dia agak rapuh, ya, dia lebih rapuh. Dan kalau boleh pilih yang serbuk, ya, cari yang serbuk kulit kayu manis dari Ceylon. Subhanallah, itulah dia 7 ramuan, ya. Ustaz suka sebab dia 7. Sama macam hadis, barang siapa berpagi-pagi dengan 7 biji tamar ajwa, nescaya pada hari tersebut tak berupaya memudaratkan untuk dia tu racun dan juga sihir. Jadi ini ramuan pun 7. Masya Allah. Sebab apa, ya? Masya Allah, ya? Dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah suka yang ganjil-ganjil, ya. Masya Allah. Sebab kalau cerita 7 ni menarik, tuan-tuan. 7 petala langit, 7 petala bumi. 7 kali kita bertawaf mengelilingi Kaabah. 7 kali kita berulang alik daripada Safa ke Marwah, ya, sa'i. Masya Allah. 7 warna-warna pelangi, ya, 7 hari dalam seminggu, ya, subhanallah. Dan kalau perawat-perawat kadang-kadang bila kita jumpa disuruh apa? Tuan pergi cari air 7 kolah daripada masjid atau surau yang berlainan. Masya Allah, 7. Kadang ada orang tu mungkin didapatkan rawatan, diminta mandi bunga. Cari 7 warna bunga yang berbeza-beza dari jenis yang berlainan. Subhanallah. Itu cerita 7, ya, agak menarik. Jadi kebetulan pula Tuan Haji Razi Mustafa ni dia kongsi ramuan yang dia amal tu, yang menjadi asbab dia sehat hingga ke hari ini, yang asalnya tak kesihatannya dah merosot yang terlalu dahsyat, ya, kemerosotannya lepas kena Covid hari tu. 7 juga bahannya. Masya Allah, ya. Usah ulang balik. Pertama, halia. Yang kedua, kunyit hidup. Kunyit hidup tu separuh daripada halia. Yang ketiga, buah tomato. Yang keempat, buah carrot. Yang kelima, daun saderi. Yang keenam, kacang panjang. Yang ketujuh, kulit kayu manis. Cari yang serbuk kulit kayu manis yang made in Ceylon, ya. Kemudian ketujuh-tujuh bahan ni kita potong-potong, masukkan dalam blender. Curah 1 atau 2 gelas air, kita pun blend. Setelah dah hancur, lumat semua, kita tapis. Tapis, ya. Sebab kan kalau halia kan banyak serdak dia apa semua. Tapis. Lepas tu barulah sedia untuk diminum. Andai kata kita buat banyak, 1 jam, boleh simpan dalam peti ais, ya. Tapi setiap kali nak minum, hangatkan dulu. Hangatkan dulu dengan kadar hangatlah, tak sejuk, hilang sejuk, bukan sampai mendidih. Dan diminum. Sebab apa? Elok buat banyak, senang, tak payah hari-hari kita nak buat. Buat sekali tapi boleh minum sampai seminggu, ya. Masya Allah. Itu antara kaedah. Dan nak lebih sedap lagi, waktu nak minum, perah lemon dan juga masukkan 1 atau 2 sudu madu asli dalam gelas yang kita nak minum, ya. Setiap kali nak minum dah tuang dalam gelas tu, perah lemon, masuk 1 atau 2 sudu madu asli.
Itulah dia kaedah. Dan paling baik lagi kata Haji Razi, masa nak minum kita ruqyahkan dulu. Bacalah apa juga yang pernah kita belajar, ya. Bismillah, ya, selawat, Fatihah, apa saja, ya. Masya-Allah. Baik. Subhanallah. Kesannya Ustaz lihat, yang pertama Haji Razi kata matanya dah terang. Ustaz fikir barangkali asbab carrot. Sebab carrot diperkaya dengan vitamin A. Vitamin A sangat baik untuk kesihatan mata. Yang kedua, Haji Razi cerita dia punya kencing dah tak berbuih lagi, jernih, maksudnya buah pinggang dah sihat. Ustaz fikir barangkali asbab daun sadri, ya, dan juga buah tomato. Daun sadri baik untuk cuci buah pinggang, manakala tomato baik untuk menguatkan buah pinggang. Buah tomato kalau kita belah dua, kita tengok dalamnya, bentuknya seakan-akan macam buah pinggang, macam kidney, buah pinggang, ya, seakan-akan. Subhanallah. Haji Razi cerita lagi, gula dalam darahnya pun dah stabil. Ustaz fikir barangkali asbab kulit kayu manis, ya. Sebab kulit kayu manis kalau kita gigit dia punya rasa manis, tapi dia ubat kencing manis. Seperti mana juga daun stevia, kalau kita gigit manis, tapi dia ubat kencing manis. Seperti mana juga pokok tebu gajah, kalau kita racik-racik kulitnya, kita gigit manis, tapi orang dulu-dulu guna untuk ubat kencing manis, ya. Subhanallah, ya. Rupanya kencing manis ubatnya ada pada yang manis-manis, ya. Subhanallah. Baik, kemudian Haji Razi cerita lagi, dia punya jantung dah sihat, ya, dah stabil degupannya, tak seperti sebelum ni lemah sangat, ya, sampai tak terdaya dia nak berjalan. Ustaz fikir barangkali asbab kunyit, sebab sifat kunyit ni dia mencairkan darah. Masya Allah, ya. Sebab itu kalau orang yang mengamalkan ubat hospital pencair darah, dia jangan makan dengan kunyit bersekali, jangan. Ataupun kunyit dia ambil dengan pengambilan yang banyak, jangan. Ambil sedikit ataupun jarakkan. Sebab nanti dibimbangi, darahnya menjadi terlalu cair, nanti mendatangkan masalah yang lain pula, ya. Jadi pengamalan kunyit ni baik untuk mencairkan darah, menjadikan bila darah cair, perjalanan darah pun lancar, ya. Dan jantung pun sihat. Sebab apa? Bila darah kita pekat sangat, jadi jantung terpaksa bekerja lebih daripada biasa. Dia terpaksa overtime. Dia terpaksa, sebab dia nak pump, nak bagi perjalanan normal, tapi agak berat. Macam kereta naik bukit, gear 1, gear 2. Nak pergi gear 5, tak boleh lepas. Contoh. Jadi bila jantung dia kerja kuat, dia kerja lebih masa, overtime, lebih daripada sepatutnya, akhirnya dia pun penat, dia pun letih, akhirnya kenalah lemah jantung, ya. Tapi kalau darah cair, maka jantung bekerja relax saja, santai-santai saja, dia pump normal, yang sepatutnya lah dia bekerja, menjadikan dia sehat, ya. Masya Allah. Baik, Haji Razi cerita masalah sendinya hilang, sampai tak perlu pakai kerusi roda dah, tak perlu pakai tongkat, ya. Masalah arthritis, peradangan sendi, atau rheumatik, ya, ataupun rheumatism. Ustaz fikir barangkali sebab halia, ya. Sebab halia bersifat karminatif. Karminatif ni unsur penolak angin. Sebab tu kalau kita rasa tak sedap badan, macam banyak angin, minum air halia yang panas, ya. Masya Allah. Itu sifat halia. Kalau kita rasa sakit-sakit sendi, sengal-sengal, rasa tak sedap badan, cuba kita jumpa tukang urut. Biasanya tukang urut bila dia start aja mengurut, dia tekannya, dia pun kita pun tanya, "Pakcik, kenapa pakcik sendawa lain macam?" Pakcik tu pun menjawab, "Wahai adik, sesungguhnya pakcik dalam proses mengeluarkan angin dalam badan adik melalui sendawa pakcik." Itu ke? Adakah ini mitos ataupun cobaan ataupun benar-benar kejadian? Wallahu alam. Yang pastinya selesai saja kita diurut, apa rasa badan kita?
rasa ringan, rasa macam boleh terbang, ya, rasa macam okeylah, lega. Mungkin juga angin tu dah dibuang, ya. Jadi kadang-kadang sendi-sendi sakit itu ini angin. Angin bahasa Melayu, bahasa sainsnya acid. Contohnya rendang ayam, bila kita biarkan atas meja 3-4 hari, apa akan jadi? Berbuih, maknanya dia basi. Buih tu kan angin, gelembung-gelembung. Tapi sebenarnya kalau kita makan, tak lalu, beresit. Itu maksudnya, ya. Subhanallah. Jadi itulah ramuannya. Bahannya mudah saja. Untuk mula-mula tuan-tuan boleh buat halia. Ambil kunyit separuh halia. Ambil tomato sebiji yang besar tu. Ambil carrot sebiji juga. Sebiji. Lepas tu ambil daun sadri 1 cekak. Lepas tu ambil kacang panjang 3 apa nak sebut tu, ya. 3 tali. 3 batang, 3 butir, 3 biji, tak kisahlah, asal kita faham. Lepas tu ambil serbuk kulit kayu manis setengah sudu, ya. Selamat mencuba. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua sihat. Sebab kita nak sihat untuk apa? Supaya dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan kita sihat. Adapun kalau umur panjang, itu bonus daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kerana umur itu dalam rahsia Allah. Subhanallah. Jadi setakat ini sajalah untuk perkongsian kita pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz dengan izinnya jua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi, ya. Masya-Allah. Baik, sebelum pulang macam biasa, tabung-tabung disediakan oleh pihak Surah An-Nur dapatlah kita isi untuk memenuhi tabung simpanan saham negeri akhirat. Yang hakikat keuntungan kembali kepada kita juga. Dan apa juga yang kita sedekah, sebenarnya kita bukan berbelanja, melainkan kita hanya memindahkan ke masa depan kita, ya, iaitulah masa depan negeri akhirat kita. Kalau tuan-tuan tak bawa duit tunai, boleh transfer online saja ke akaun tabung Surah An-Nur Seksyen 20. Di samping tabung-tabung surau, Ustaz juga ada bawa tabung macam biasa bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz keluarkan kat Bandar Puncak Alam. Dan malam ni Ustaz ada bawa produk baru, siapa-siapa nak support boleh dapatkan. Antaranya madu hutan, ya, daripada hutan Pahang, dan juga madu tualang asli daripada hutan Pahang. Yang botol saya sederhana dan juga kecil. Yang supply pada Ustaz ni Ustaz Hamizan bin Nurdin. Beliau cerita, beliau sendiri pernah menyaksikan proses pengambilan madu tualang ni daripada hutan hingga dibotolkan. Subhanallah. Madu hanya akan menjadi ubat sekiranya ia benar-benar asli. Kalau ianya tak asli, dia tak jadi ubat, melainkan untuk penyedap tekak dan lidah, ya. Subhanallah. Kalau yang botol besar, itu orang lain yang supply, ya. Masya Allah. Kita tutup majlis ilmu ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.